Para hadirin rahimakumullah, kita masuk di awal surah Fussilat. Awal surah Fussilat. Surah Fussilat iaitu surah yang diturunkan di Mekah. Mempunyai 54 ayat seluruhan surah. Turun di Mekah dan kandungannya banyak menekankan hal-hal yang berkaitan dengan akidah dan juga kesalahan-kesalahan syirik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi man nasarahu wa taba'ahu wa la ma ba'. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه ومغفرة ورضوانه وحسن الخاتمة عند الموت ورفع الدرجات في الجنة ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وابتغاء شفاعة يوم القيامة على هذه النية وكل نية صالحة شاملة خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita sambung bacaan muka surat 477 daripada awal surah Fussilat, juzuk yang ke-24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilum minar rahmanir rahim. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون
قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها Okey, tuan-tuan tengok pada perkataan selepas walil ardi tu. Faqala laha walil ardi tia. Tia, kan? Perkataan tu kalau kita sambung daripada sebelum walil ardi tia, hamzah tu ada bunyi. Maksudnya ada tanda mati tia. Tu kalau kita baca terus tadi, betul lah. Tapi kalau kita nak mula daripada perkataan tu je, kita berhenti faqala laha walil ard. Kita berhenti. Kita nak mula selepasnya. Itu dia kena ibdal, kena gantikan hamzah tu kepada ya mati. Macam mana baca? Tuan-tuan ikut saya.
Itiya, dua harakat, hamzah hilang terus. Hamzah tu tak bunyi langsung, hilang. Jadi ya mati. Itiya taw'an aw kurha. قالتا أتينا طائعين. صدق الله العظيم به نستعين على أمور الدين والدين وعلى آله وصحبه من نصره واتبع والاه إلى يوم الدين ما بعد. Para hadirin rahimakumullah, kita masuk di awal surah Fussilat. Awal surah Fussilat. Surah Fussilat iaitu surah yang diturunkan di Mekah, mempunyai 54 ayat seluruhan surah. Turun di Mekah dan kandungannya banyak menekankan hal-hal yang berkaitan dengan akidah dan juga kesalahan syirik orang-orang menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Fussilat dinamakan, ataupun surah ni juga ada nama lain yang kedua. Nama dia yang kedua nama Sajadah. Tu Alif Lam Mim Sajadah yang selalu imam baca pagi Jumaat tu. Yang tu sebut Alif Lam Mim Sajadah. Yang ni Sajadah juga disebut Ha Mim Sajadah. Pasal mula dengan Hamim. Yang ni namanya Ha Mim Sajadah. Yang Alif Lam Mim yang kita ada sujud sejadah tu, tu Alif Lam Mim Sajadah. Ataupun itu satu nama lah. Nama yang kedua tapi lebih popular. Surah ni lebih popular dengan nama Fussilat. Jarang orang guna nama Ha Mim Sajadah, walaupun ya, itu juga salah satu nama dia. Fussilat kerana di awal surah tentang berkaitan dengan perkataan Fussilat disebut di awalnya, iaitu didetailkan. Fussil maksudnya diterang sedetail-detailnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dinamakan juga Hamim Sajadah kerana Rasulullah SAW ketika membaca di awal surahnya di depan pembesar Quraisy, sehingga mereka semua tunduk. Sejadah maknanya sujudlah, tunduk ke bawah. Tapi bukanlah bererti mereka sujud macam kita semayang. Tunduk malu, tunduk segan. Bila kena ayat, dengar surah, semua tunduk segan, tak mau tengok muka Nabi. Kan? Tidak bertentang ego mereka, lagak mereka. Tapi bila kena ayat ni, semua tunduk, tak berani, semua bangun, lari keluar. Maka ayat ni juga, surah ni juga dinamakan surah sujud, surah tunduk, surah Sajadah, tapi disebut sebagai Ha Mim Sajadah pasal mula dengan Hamim. Ayat ni sebagai seolah kata para ulama, ayat ni nak menunduk orang kafir, nak menundukkan mereka yang menyembah berhala. Nabi baca ayat ni semua tunduk. Itu antara kandungan dan kelebihan surah ni, sehingga mereka dengar. Walaupun kandungan ayat tu sama dengan ayat pada surah-surah yang lain tentang musyrik dan sebagainya, tapi kena ayat ni seolah macam kena ketuk kepala dia orang, semua tunduk, dan seolah ayat ni boleh kawal untuk tundukkan mereka. Kisahnya seperti ini diriwayatkan oleh Imam Abdul Ibn Humaid, dalam sanadnya Abu Ya'la Al-Bughawi, dan juga daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia berkata, ijtama'atil Quraisy yauman. Satu hari orang Quraisy ni berkumpul sama-sama dia orang. Duk cakap-cakap macam mana kita nak tangani Muhammad ni. Semakin hari semakin ramai orang ikut dia. Semakin hari semakin ramai orang kita tukar agama, ikut agama baru Muhammad. Macam mana kita nak buat ni? Dan ada sebahagian kata, aku rasa ni Muhammad ni memang dia sihirkan orang, sehingga semua orang terpengaruh dengan dia, lupa dah agama lama. Bila dapat berdepan dengan dia, lupa agama lama-lama, macam kena sihir je. Ataupun dia ni menjampi-jampi bomoh. Falyati hadzal rajul
alladhi qad farraqa jama'atana. Boleh tak orang lain cadang, kita hantarlah satu orang yang hebat berdebat dengan Muhammad ni, supaya dia pergi berdebat dengan Muhammad, ya. Dialah yang memecah belah masyarakat kita, dan dialah yang merosakkan urusan-urusan kehidupan kita harian. Selama ni tak ada pun orang kata agama kita tak betul, tiba-tiba dia datang kata agama kita tak betul, rosak, mengaibkan agama kita, dan dia ni menghina Tuhan-Tuhan kita ni, orang Quraisy kata. Faqalu ma na'lam. Itu mereka semua setuju. Kita dia orang kata kami ni tak nampak orang lain dah yang boleh berdebat dengan Muhammad ni, seorangnya Utbah bin Rabi'ah. Ni adalah keluarga Nabi juga yang dekat. Keluarga Nabi yang dekat juga. Sepupu sepit Nabi juga, Utbah bin Rabi'ah. Dia dua beradik terkenal dengan orang yang kuat menentang Nabi SAW. Utbah dan Syaibah, dua beradik. Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah. Tapi anak dia orang ni ada antara yang meluk agama Islam. Faqalu itahu ya Abul Walid. Mereka kata, engkau wahai Utbah, pergilah jumpa Muhammad tu. Engkau tawarlah Muhammad tu, dia nak apa? Dia nak pengaruh. Kalau dia buat kerja duk hina agama kita ni kerana nak pengaruh, jadi raja, jadi pemimpin besar, stoplah. Kita bagi dia jadi pemimpinnya, sudah, tak payah nak hina-hina agama kita. Kalau dia nak cari, tu tawaran-tawaran yang selalu kita dengar lah. Kalau dia nak cari perempuan, kita boleh tayang perempuan-perempuan kita. Dia tunjuk 10 orang pun 10 orang ambil lah. Ambil lah 10 orang perempuan kita, anak kita ke siapa yang dia nak, ambil. So dia stop je urusan agama ni, kan? Ataupun dia nak jadi kaya. Nak jadi kaya, kita kumpul semua harta kita, bagi dia orang nombor 1, jutawan nombor 1, paling kaya. Engkau pergi cakap dengan dia, wahai Utbah bin Rabi'ah. Ataupun dipanggil Utbah bin Rabi'ah ni sebagai Abul Walid, Abu Walid. Itu panggilan dia. Maka dia pun pergilah, kerana dah ramai calonkan dia pun pergi jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus dia kata kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, anta khairun am Abdullah? Hey Muhammad, engkau lebih baik ke ataupun Abdullah lebih baik? Abdullah siapa tuan? Bapa Nabi ya. Engkau lebih baik ke Abdullah lebih baik? Nabi diam tak jawab. Hey Muhammad, engkau lebih baik ke ataupun Abdul Muttalib, atuk Nabi? Engkau lebih baik ke ataupun Abdul Muttalib lebih baik? Nabi pun diam tak jawab. Utbah sambung lagi, dia kata, kalaulah engkau menyangka bahawa Abdullah lebih baik, Abdul Muttalib lebih baik, mereka ni menyembah Tuhan yang kami sembah. Mereka sembah Tuhan kami, mereka tak hina Tuhan kami, sama dengan agama kami. Kenapa kamu pula bawa agama lain, sembahan lain? Kalau kamu kata Abdullah dan Abdul Muttalib lebih baik. Tapi kalau engkau jawab sebaliknya, engkau kata engkau lebih baik daripada Abdullah, lebih baik daripada Abdul Muttalib, dia kata, kalau macam tu engkau jawab, aku nak dengar jawapan engkau ni. Tujuan dia nak ambil jawapan ni supaya nak menjajalah Muhammad ni jahat, tuduh bapa dia tak baik, atuknya tak baik, dia lebih baik daripada bapa, atuk dan sebagainya. Engkau jawab, aku nak ambil jawapan engkau ni. Maka Nabi diam dengan cakap dia tadi ni, sehingga dia kata, kalau gitulah, kalau engkau lebih baik daripada atuk, bapa dengan atuk engkau lah orang yang paling hina sekali dalam muka bumi ini. Engkau paling hina dalam masyarakat ni, kerana engkau mecah belah masyarakat, engkau merosakkan urusan harian kami, mengganggu urusan harian kami, menghina agama kami, dan juga engkau memalukan masyarakat Arab daripada untuk masyarakat orang luar. Orang luar ni sebutlah, kata keluarga orang Quraisy ni ada tukang sihir, ada tok bomo, ada tok jampi, macam. Jadi kami rasa malu dah dengan tindakan engkau Muhammad. Ni kata-kata yang boleh menggugat dakwah Nabi pada pandangan umum, tapi sebenarnya Nabi tak pernah risau dengan penghinaan yang seumpama tu. Nabi tak pernah takut dengan penghinaan seumpama tu. Setelah tu dia kata, wallahi ma nantadhiru illa mithla sayhatal hubla, an taqum ba'duna ila ba'd misuyuf hatta natafana
Apanya engkau ni saja tunggu-tunggu, sengaja tunggu-tunggu nak bagi masyarakat kami ni melaung, seruan-seruan bergaduh sama sendiri, berperang sama sendiri. Engkau punca belah. Sehingga di kalangan kami ni saling angkat pedang dan berperang sama sendiri. Kau nak macam tu? Ni tohmahan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi diam tak kata apa. Dia yang cakap. Dia yang cakap. Akhirnya barulah turun ayat ni daripada awal surah Hamim sehingga berapa ayat setelahnya. Maka dia, setelah tu bila Nabi tak jawab, Nabi diam. Maka dia pun macam nak bangun pergi. Nabi tanya Abul Walid, engkau ni nak, sebelum tu dia tawar dulu. Kalaulah engkau ni ada keperluan nak jadi pemimpin, kami nak bagi kau jadi pemimpin. Kalau kau nak jadi kaya, kami bagi harta. Kalau kau nak perempuan, kami bagi perempuan yang kau nak. Dia tawarkan benda tersebut supaya engkau diam, jangan duk hina agama kami. Diam. Baru Nabi kata na'am. Okey, baik. Nabi kata. Maka Rasulullah kata, engkau dah selesai cakap? Dah. Cakaplah, engkau nak jawab apa? Maka terus Nabi baca Quran. Nabi baca surah ni sehinggalah pada ayat fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'ad wa thamud. Sehingga ayat 16, 17 tentang ancaman kepada kaum Samud, iaitu Nabi mereka Nabi Saleh. Sebab kaum Samud ni tak jauh dengan bangsa Arab, dengan orang Arab Quraisy. Kesan peninggalan kaum Samud yang menentang Nabi Saleh mereka dah tahu. Orang Quraisy tahu. Jadi sebut je kata ancaman petir petir yang ditimpa kepada kaum Nabi Saleh iaitu kaum Samud. Kamu hati-hati, nanti Allah satu hari akan turun ancaman kepada kamu seperti mana Allah turun bencana kepada kaum Nabi Saleh iaitu Samud. Dengar ayat tersebut, Utbah tadi dah mula garang, dah semakin tak berani tunduk, kan? Lepas tu dia balik diam terus, tak sampaikan laporan. Dia tak buat laporan pun kepada masyarakat yang hantar dia suruh pergi cakap tadi ni. Orang bertanya, apa hal ni Abu Walid ni? Daripada jumpa Muhammad terus balik rumah. Pergi mereka hantar wakil untuk jumpa dengan Abul Walid ataupun Utbah tadi ni. Antaranya Abu Jahal yang pergi. Abu Jahal kata, apa kena dengan kau ni? Kami dengar engkau ni dah macam setuju je dengan Muhammad tu. Engkau dah terpengaruh dengan Muhammad ke? Kan? Kalaulah engkau nampak Muhammad tu betul, kami sanggup untuk kumpulkan pakar-pakar perubatan ataupun duit untuk berubat engkau supaya engkau ni selamat daripada sihir Muhammad. Daripada ingat dia ada kena sihir Muhammad lah. Tapi Utbah ni memang dia cerita memang aku dah sampaikan apa yang kamu nak suruh aku sampaikan. Kalau Muhammad nak duit, kalau engkau nak jadi pemimpin, nak wanita, apa semua tawaran tu aku dah cerita dah. Tapi apa jawapan Muhammad? Maka dia kata, dia jawab dengan satu ayat yang aku tak faham. Aku tak faham ayat awal tak faham. Muhammad cakap apa? Cakap bahasa Arab. Dia cakap bahasa Arab pun kau tak faham. Aku tak faham ayatnya. Tapi aku sangat kagum. Dia terkeluar perkataan tu. Dia kagum dengan ayat Quran. Sehinggalah Muhammad kata akan dikenakan azab seperti mana petir yang menimpa kepada kaum Samud, iaitu kaum Nabi Saleh. Maka aku dah mula gemetar. Mereka semua pergi pada Nabi Muhammad dan dikatakan Nabi Muhammad baca lagi ayat tadi. Semuanya tunduk, kaku, mulut mereka tak mampu lagi nak berdialog dengan Nabi, nak berdepan, semua tunduk, tak berani nak angkat kepala. Sebab Abul Walid tadi ni, atau Utbah kata, aku tahu Muhammad ni tak pernah cakap bohong. Muhammad tak pernah cakap bohong. Apa yang dia cakap tu betul. Dia tak pernah tipu. Jadi apa yang dia kata akan kena bencana seperti bencana kaum Samud, aku takut benda tu datang sungguh. Benar. Jadi dia percaya di situ. Maka semua pergi dengar ayat Quran tersebut, tak berani nak angkat kepala. Apa kandungan makna tadi? Memang di awal tu kurang difahami oleh orang biasa. Hamim. Dengar Hamim, mereka tak faham apa dia Hamim.
tak ada makna bahasa Arab. Kan? Hamim, sebagian ulama mengatakan apa yang kita sebut dulu, mungkin ia adalah mukjizat Al-Quran yang hanya difahami oleh orang-orang yang berdepan dengan penentangan pada Nabi Muhammad, iaitu dengan mereka rasa kagum dengan bunyi ayat tersebut. Ataupun kandungan hamim ini adalah simbol nama Allah. Simbol nama Allah. Macam kita kalau Masjid Al-Falah kita buat M, A, F je kan. Itu simbol kepada Masjid Al-Falah. Huruf simbol. Mungkin dikatakan hamim ni juga nama-nama Allah Ta'ala. Sehingga Imam Abu Hassan Al-Syazuli dan ramai para ulama membuat zikir-zikir yang meletakkan huruf-huruf ayat Quran ni. Kaf, ha, ya, ain, sad, ha, mim, ain, sin, qaf. Ini sebagai zikir, sebutan-sebutan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang ayat-ayat tersebut mereka tak faham. Kitabun fussilat ayatu, inilah kitab yang didetailkan penjelasan ayat-ayat satu persatu. Qur'anan Arabiyan, Quran dalam bahasa Arab. Liqaumi ya'lamun, hanya berfaedah, hanya berguna. Al-Quran ni hanya berguna kepada orang-orang yang mengetahui dan mau ambil tahu. Tuan-tuan para hadirin sekalian, Quran ni orang yang tak mau belajar, tak mau dengar, tak mau ambil tahu, dia takkan nampak nilai hebatnya Quran. Tapi orang yang nak ambil tahu, mau belajar, mau nadah telinganya, mau melihat keajaiban Al-Quran, barulah mereka nampak kehebatan ayat susunan Al-Quran itu sendiri. Basyiran wa nadhiran fa'a'rada aktsaruhum fahum la yasma'un. Ia adalah ayat Quran ni sebagai pembawa berita baik. Pembawa berita yang baik tentang pahala, tentang syurga, tentang nikmat. Nadhiran, dan ancaman kepada perkara yang tak baik seperti dosa, azab dan sebagainya. Fa'a'rada aktsaruhum, kebanyakan mereka orang kufar berpaling, tak nak dengar. Wal'iyadzubillah, kata para ulama, ini isyarat bahawa orang yang tak suka belajar Quran, dia semakin jauh daripada jalan Al-Quran, semakin dia tak suka dengan Al-Quran. Wal'iyadzubillah. Bukan tanda dia tak suka sebenarnya, tapi mungkin sebenarnya Allah yang tak suka bagi dia datang pada Quran. Biar dia pergi jauh, biar pergi jauh, biar dia pergi jauh. Jadi kita dengan Al-Quran tak boleh kita biarkan dia. Maka kita kena damping dan dekat dengan Al-Quran dengan baca, mentelaah, tengok makna, menghayati, mengamalkan dan sebagainya. Fahum la yasma'un, mereka tak nak dengar, tak suka dengar Quran, tak minat dengar Quran. Maka tanda Quran makin jauh pada dia orang semakin jauh sesat ke dalam. Wa qalu qulubuna fi akinnah, mereka jawab apa? Mereka berkata, hati kami ni dah tutup dah, pintu hati kami dah tutup daripada Quran. Kau tak payah cakap Quran, kau tak payah cakap Islam, kau tak payah cakap agama kau, kami tak nak dengar lagi dah. Hati kami dah tutup. Ini sebenarnya adalah cakap-cakap hati dia orang. Yang berdepan dengan Nabi Muhammad ni berkata, apa Muhammad cakap pun kita tak usah dengar. Memang awal-awal lagi dia orang pesan kepada Utbah sebelum Utbah pergi cakap tadi ni. Kalau Muhammad cakap apa pun kau jangan dengar, kau jangan percaya, kau tutup hati kau. Dah beritahu siap dah. Allah turunkan ayat ni. Allah kutkan kata-kata dia orang tu. Mereka cakap hati kami dah tutup. Mimma tad'una ilaih, daripada dakwah-dakwah yang kau ajak, kami dah tutup, tak nak. Wa fi adhanina waqrun, di telinga kami ada sumbat, kami sumbat tutup. Supaya tak mau dengar. Wa min bainina bainika hijab, dan kami dah buat benteng dah di antara kami dengan kau ni, kami buat benteng dah. Fa'mal innana amilun, kamu buatlah kerja engkau, sesungguhnya kami akan buat kerja kami. Maksudnya kau nak sembah Tuhan kau punya pasal, kami cara kami. Kau tak payah ajak supaya orang kufar Quraisy ajak kepada Islam, tak payah. Tu cakap dia orang belakang Nabi dan cakap macam tu. Tapi Al-Quran bongkarkan apa yang mereka kata. Sebab tu dikatakan bila mereka mendengar ayat ni semua tunduk. Oi, macam mana Muhammad boleh tahu apa yang kita duk sembang-sembang tadi? Kan? Qul innama ana basyarum mithlukum, katakanlah Muhammad, katakanlah hai Muhammad, innama ana basyarum mithlukum, aku ni hanya sekadar manusia seumpama kamu. Yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid, diwahyukan kepada aku
hanya saja oleh Tuhan kamu, dialah Tuhan yang Maha Esa. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh, maka hendaklah kamu beristiqamah, tetap pendirian engkau dengan Islam, dan minta ampunlah pada Allah Subhanahu wa taala. Wa wailul musyrikin, celakalah bagi kaum-kaum musyrikin yang melakukan syirik, iaitu menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia kaum musyrikin? Allah huraikan kaum musyrikin antara ciri-ciri musyrik, alladzina la yutuna zakah. Mereka tak nak ni, bab nak bagi duit pada orang mereka tak nak. Ini puak musyrik. Walaupun zakat yang kita faham, mana ada zakat bagi orang Quraisy, mereka tak bayar zakat. Tapi zakat yang dimaksudkan di sini adalah memberi sedekah, beri pada orang miskin, orang kaya bantu orang miskin. Jadi sistem orang Quraisy, mereka hanya cari kekayaan untuk dia sendiri. Engkau miskin, engkau punya pasal. Engkau tak ada makan, engkau cari sendiri. Engkau miskin, kau nak cari harta, kau punya usaha sendiri. Nak minta-minta aku jangan. Ni cara orang Quraisy. Allah kata alladzina la yu'tuna zakah. Mereka ni tak mau bagi zakat, tak mau kongsi harta mereka pada orang lain. Bantu-bantu tak nak. Ada juga yang rajin membantu. Seperti keluarga Nabi terkenal dengan keluarga yang pemurah, rajin tolong, rajin membantu. Tapi tak berapa kerat orang yang suka nak membantu orang lain dengan sukarela. Kerana atuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, atuk atas pada atuk, bapa pada atuk kita panggil apa? Monyang gitulah kot kan. Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim makna apa? Makna penghancur. Kenapa digelar Hashim dengan penghancur? Makna Hashim itu penghancur. Nama asalnya Abdul Manaf, sebagian mengatakan. Tapi dia dipanggil orang Quraisy sebagai Hashim, penghancur. Kenapa? Kerana pemurahnya dia. Penghancur dulu ni orang nak, dia dulu buat roti besar-besar. Jadi bila nak bagi pada orang tu, dia koyak, hancurkan roti dia. Koyak, sedekah dah, selongguk kat kau makan. Jadi sering orang nampak Hashim ni suka duk koyak roti. Maka orang panggil dia, ya Hashim. Hashim. Hashim maksudnya tukang koyak roti, supaya nak sedekah roti makan pada orang lain. Begitu Abdul Muttalib terkenal dengan orang yang jaga Masjidil Haram dan memberi air. Beri air minum. Orang air perigi Zam-Zam tu cedok duk bagi pada orang, sedekah pada orang dan sebagainya. Walaupun ada orang demikian, tapi tak ramai. Kebanyakannya nak kaut untung untuk sendiri. Ini sikap-sikap orang kufar Quraisy. Nak, kalau boleh yang ada pada orang punya, kawan punya pun dia nak kaut untuk dia punya. Biarlah kawan tu merana, hilang harta dan sebagainya, supaya dia dianggap sebagai jutawan, digelar sebagai orang yang banyak harta, kaya raya dan sebagainya. Wa hum bil akhirati hum kafirun, dan mereka ni tak pernah percaya, tak pernah beriman kepada hari akhirat, engkar kepada ajakan hari akhirat. Jadi sebab tu Islam, bila datang Islam, Nabi suruh kongsikan harta kita dengan orang lain. It'amut ta'am, buat makanan pada orang, jamu orang, buat kenduri, dan ataupun buat sedekah. Sehingga Nabi kata buat macam ni sedekah, bagi makan pada keluarga sendiri pun sedekah. Jadi Nabi anjurkan supaya hilangkan ciri-ciri yang ada pada orang musyrik yang kira nak kau untuk aku seorang, nak dapat untuk aku seorang. Hum kafirun, mereka tak pernah percaya pada hari akhirat. Kata para ulama, orang yang bakhil, ciri ini sedang kita guna bahasanya bakhil. Mereka bakhil nak bagi kepada orang, dan mereka tamak nak ambil yang orang punya. Orang punya dia nak ambil, bila dapat dia tak nak kongsi dengan orang. Sifat bakhil ni dua sifat yang sangat bahaya dalam Islam. Siapa yang ada sifat bakhil dan tak mau nak kongsi dengan orang lain, maka hati-hati, bimbang dia ini akan bawa pada kekufuran. Sifat ni sikit sebanyak kalau dia layan, boleh jadi bawa pada kekufuran, wal'iyadzubillah. Mana tidak? Mungkin bakhilnya itu sehingga tak mau keluar zakat. Bakhilnya itu sehingga tak nak buat kebajikan, tak nak belanja pergi buat amal ibadah dan sebagainya. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati lahum ajrun ghairu mamnun.
Sungguhnya orang yang beriman, beramal saleh, bagi mereka pahala yang tidak terputus-putus. Beriman, amal saleh. Dengan syarat hilang sifat bakhil. Ada iman, ada amal soleh, dan hilangkan sifat bakhil. Kerana sifat bakhil ni seolah barah yang mulanya kita tak nampak, bahaya dia. Lama-lama dia akan nampak sakit sana timbul, sakit sini timbul, sakit sini timbul. Bahaya. Sifat bakhil kata para ulama. Jadi sifat bakhil lah yang akan membawa kepada kerosakan masyarakat. Mana tidak bila tak kongsi kelebihan harta yang ada pada dia pada orang lain yang sepatutnya, maka akan timbul permusuhan, keluarga sendiri dan sebagainya. Sebab tu Tuhan ayat ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tidakkah kamu tengok orang yang mendustakan agama ini, iaitu Islam, tak mau percaya Islam? Kamu tengok perangai dia orang. Dikatakan ayat ni turun kepada siapa dia? Al-Walid bin Mughirah dan seangkatan dengannya. Walid ni pemimpin besar lah orang Quraisy. Al-Walid bin Mughirah. Dia ni dia mempunyai anak lelaki 11 orang anak lelaki dia. Jadi orang Quraisy dulu ni kalau ada anak lelaki ramai, hero lah, hebat, boleh dia bangga, malah orang sanjung dia anak lelaki ramai, tak ada anak perempuan langsung. Dan yang kedua, dua ciri, harta banyak. Kalau harta banyak memang disanjung tinggi. Orang puja dia, orang puji dia, orang melambung-lambungkan dia kerana harta banyak. Jadi Al-Walid Mughirah disifatkan bahawa dia ni harta dia banyak, punca daripada duk rampas harta anak yatim. Dia dengar ujung kampung sana, luar sana ada bapa yang dah meninggal, ada anak kecil-kecil, dia pergi tawarkan supaya dia nak jaga anak yatim. Dia akan jaga, dia akan pelihara dan sebagainya. Tujuan bukan nak jaga anak yatim, tujuan nak ngap harta anak yatim tu. Biasanya orang, si ibu ni bila bapa dia dah meninggal, mungkin tak mampu nak jaga anak ni, dia bagilah, tak apa kau jaga elok, inilah harta peninggalan ayahnya. Ambil lah kambing ke unta ke segalanya, harta peninggalan arwah ayahnya. Bila dapat, dia ambil harta, anak tu biar macam tu je. Fadzalika alladhi yad'ul yatim. Mereka ni lah orang yang mengabaikan kewajiban mereka menjaga anak yatim. Kononnya macam nak jaga anak yatim, tapi akhirnya mereka ni sekadar nak cari wang harta kedudukan atas nama nak jaga anak yatim. Seperti kita juga wal'iyadzubillah, ada juga orang yang tak amanah seumpama ni, buka tempat anak yatim dan sebagainya. Bukan semualah, tapi ada sekelintir yang rosak sehingga nama buruk itu merebak pada yang lain-lain. Alhamdulillah ada orang yang berpanggil demikian, bawa anak yatim semata-mata nak dapatkan sumbangan. Sumbangan tu bukan untuk anak yatim, untuk kegunaan mereka dan sebagainya. Ada yang seumpama demikian. Malah kita juga nasihat pada semua lah, supaya kita betul-betul meraih anak yatim sebetul-betulnya. Ramai yang kononnya majlis meraihkan anak yatim sempena Ramadan lah, sempena bulan ni lah, bulan tu lah, sempena ni dan sebagainya. Tapi bukan mereka meraih anak yatim, sebenarnya mereka meraihkan VVIP mereka. Anak yatim jangan makan lagi, ni kita punya pengurusi belum datang, kita punya VIP belum datang, jangan makan lagi, duduk. Sehingga budak-budak tersebut kelaparan dan sebagainya. Pernah berlaku. Dan juga sering kawan-kawan yang bawa anak yatim ni, kadang-kadang mereka cerita hal demikian. Kita nak sebutnya bahawa jaga amal, beriman, amal saleh, dan hindar daripada sifat bakhil daripada harta mereka, maka mereka akan dapat pahala yang berlipat kali ganda. Qul ayat terakhir, qul ainnakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmain. Katakanlah Muhammad, sungguhnya tak patut kamu kufur kepada Tuhan yang menciptakan bumi dan dalam dua masa, dan kamu adakan sekutu-kutu baginya, yang demikian sifatnya dan kekuasaannya ialah Allah Tuhan sekalian alam. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha, dan menjadikan di bumi dan sebagainya. Ayat ni insya-Allah kita tak sempat nak habiskan rentetan daripada apa ayat yang Nabi baca-baca sehingga tunduk semua orang kufar Quraisy, termenung, tunduk.
Abu Jahal bila dengar ayat ni, dia ambil kain selendang ni tutup muka dia. Tutup muka dia. Dia kata tak payahlah, sudahlah, tak payah baca lagi dah, kami dah tutup dah pintu daripada dakwah engkau Muhammad. Engkau dan kami ni ada hijab. Dia ambil kain tutup muka dia, hijab, tutup muka. Ala kulli hal, begitulah bencinya mereka pada ayat Al-Quran. Mudah-mudahan kita sentiasa mendapat istiqamah dalam mendengar ayat Al-Quran dan membacanya, dan juga bertadarus dengan Al-Quran, insya-Allah. Wallahu taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Waqtina bil ahsani wa anta radin 'anna fi khairin wa lutfina 'afiyatin min rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.